Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazman Aiman bin Arif yang bernombor metrik 2012973. Untuk video kali ini saya akan berkongsi tentang format atau panduan penulisan berita. Definisi umum berita ialah laporan mengenai fakta atau idea terbaru yang benar dan atau yang penting bagi sebahagian khalayak melalui media seperti surat khabar, radio, televisyen, media online ataupun internet. Terdapat beberapa jenis berita, iaitu berita langsung, berita pendapat, berita interpretasi dan berita penyiasatan. Berita langsung adalah jenis berita yang ditulis dengan cara straight to the point dan ringkas dengan isi informasi terkait peristiwa terkini atau terbaru yang hangat dan juga menarik. Biasanya jenis berita ini sering kita temui di halaman depan surat khabar. Berita pendapat pula adalah sejenis berita yang berisi tentang suatu laporan dari pandangan seseorang tentang satu hal, idea kreatif, pemikiran atau kritikan terhadap sesuatu hal yang dianggap penting. Berita interpretasi adalah jenis berita yang merupakan perkembangan daripada berita langsung. Perkembangan berita langsung dibuat dengan penambahan informasi yang lebih terperinci atau lengkap seperti latar belakang peristiwa, hasil wawancara dari berbagai sumber serta adanya data-data tambahan terkait untuk menghasilkan berita baru yang lebih lengkap dan terperinci. Seterusnya, berita penyiasatan. Menurut Mokhtar 2004, berita penyiasatan merupakan laporan yang mendalam untuk mendedahkan tingkah laku awam atau persendirian yang tidak diketahui umum. Berita penyiasatan akan dikembangkan berdasarkan penelitian, penyelidikan daripada pelbagai sumber. Menurut William Grosvenor, berita adalah segala sesuatu yang terkait waktu dan menarik perhatian banyak orang, dan berita terbaik adalah hal-hal yang paling menarik yang boleh menarik sebanyak mungkin orang untuk membacanya. Penulisan berita perlu mengikut suatu format yang khusus, iaitu dimulakan dengan penulisan nama tempat di sebelah kiri dengan huruf besar, diletakkan tanda koma, diikuti dengan hari atau tarikh serta tanda sempak sebelum perenggan yang pertama. Sebelum menulis berita, perkara yang perlu kita lakukan adalah dengan memilih tajuk. Bagaimana pula ingin menulis tajuk tersebut? Tajuk berita mestilah terletak di bahagian paling atas teks. Kesemua tajuk rencana ditulis dalam huruf kecil kecuali pangkal frasa. Tajuk berita ini terdiri daripada 3 atau 4 perkataan sahaja. Kadangkala tajuk ditulis dengan cara sensasi bertujuan menarik perhatian dan minat para pembaca. Selepas tajuk ditulis, penulisan berita ini diteruskan dengan pendahuluan. Karangan berita memerlukan fakta atau maklumat tentang sesuatu kejadian seperti kejayaan seseorang dan sebagainya. Maklumat dalam kandungan berita seharusnya menjawab persoalan dengan menggunakan 5W, iaitu what, apa, who, siapa, when, bila, where, di mana dan why, mengapa. Yang pertama, what, iaitu apa, menerangkan peristiwa yang berlaku dan menjadi tema atau inti berita dan juga memberi maklumat utama kepada keseluruhan berita. Yang kedua, who, siapa, terdiri daripada mana-mana yang terlibat, terdiri daripada nama-nama yang terlibat dalam peristiwa itu dan ia mestilah jelas. Nama mestilah ditulis dengan lengkap dan penjelasan atau gelaran yang menerangkan siapa yang perlu ada dalam penulisan berita tersebut. Nama penuh dan gelaran juga perlu ditulis dan ada kalanya umur juga perlu ditulis. Yang ketiga, when, bila, menerangkan masa suatu peristiwa itu berlaku. Tarikh dan hari kejadian berlaku perlu ditulis dengan jelas. Where, di mana, pula menerangkan nama tempat di mana berlakunya sesuatu peristiwa. Jika terdapat nama-nama tempat yang tidak diketahui umum, alamat tempat itu hendaklah ditulis dengan penuh. Why, mengapa, ia mengandungi sebab-sebab peristiwa itu berlaku. Jika sebab-sebab itu tidak diketahui, maka ia hendaklah ditulis sebagai belum diketahui atau belum ada bukti.
Pembukaan berita biasanya terdiri daripada dua perkara, iaitu nama, tempat dan tarikh. Nama tempat ditulis dalam huruf besar kesemuanya. Nama tempat pada bahagian pembukaan berita bukanlah menunjukkan tempat yang spesifik berlakunya kejadian itu, tetapi adalah nama bandar atau daerah yang dilaporkan. Selepas nama tempat diikuti tarikh peristiwa yang disertakan tahun. Tarikh merupakan fakta penting untuk menentukan berita terkini atau berita yang lewat dilaporkan. Bermula selepas tanda sempang, isi kandungan berita ada bermacam-macam bergantung kepada jenis berita. Kandungan berita dimulakan dengan satu perenggan pengenalan. Perenggan pengenalan disusun dalam satu ayat sahaja dengan cara yang jelas, mudah dan menarik. Seterusnya diikuti dengan perenggan-perenggan isi yang melaporkan peristiwa secara terperinci. Jumlah perenggan tidak tetap. Bahagian ini memperincikan peristiwa yang berlaku hingga ke akhirnya. Penutup berita pula termasuk dalam kandungan berita dan ia mestilah ringkas dan padat. Untuk penulisan berita saya akan menyampaikan berita tentang kemenangan Lee Zijia dalam kejohanan seluruh England. Tajuk untuk penulisan berita ini ialah Tiada yang Mustahil bagi Zijia. Kuala Lumpur, 23 Mac. Jaguh badminton perseorangan lelaki negara Lee Zijia melakar sejarah tersendiri apabila menjadi johan dalam kejohanan seluruh England selepas pemain andalan Denmark iaitu Victor Axelsen beliau tewaskan pada aksi perlawanan di peringkat akhir di Birmingham. Zijia menampilkan persembahan yang penuh bertenaga apabila mencapai kemenangan 30 berbalas 29, 20 berbalas 22 dan 21 berbalas 9 dalam tempoh permainan lebih 1 jam pada saingan yang berlangsung di Utilita Arena. Maka dengan kemenangan tersebut, penantian Malaysia selama 3 tahun berakhir apabila Zijia yang merupakan pemain nombor 10 dunia itu menjuarai kejohanan seluruh England. Datuk Lee Chong Wei iaitu legenda pemain badminton perseorangan negara yang telah memenangi kejohanan seluruh England pada edisi 2017 itu merupakan kali terakhir pemain tanah air menawan bumi Birmingham. Lee Zijia yang merupakan pemain ranking ke-10 dunia itu mendedikasikan kejayaannya buat keluarganya dan turut berterima kasih kepada jurulatih, kaki tangan sokongan, rakan sepasukan dan seluruh pengurusan Persatuan Badminton Malaysia iaitu BAM. Lee Zijia turut berterima kasih kepada lawannya Victor Axelsen kerana menjadikan perlawanan akhir itu menjadi perlawanan yang sengit dan sangat menakjubkan. Kemenangan Lee Zijia itu secara tidak langsung menutup mulut pengkritik dan ada juga segelintir daripada mereka mahu jaguh dalam pembikinan itu kembali menerima sentuhan sifunya semula iaitu Datuk Misbah Siddiq selepas prestasinya tidak mencapai tahap dan tanggapan dalam 3 kejohanan di Thailand dan terbuka Switzerland. Walaupun Zijia telah memenangi kejohanan seluruh England yang berprestij itu, beliau juga turut mengakui dirinya harus mempertingkatkan lagi tahap kecergasan menjelang tamasya berprestij itu sebagai persediaan menghadapi pemain ternama lain. Zijia memotivasikan dirinya sendiri agar mental dapat dikawal dan tidak gentar apabila berhadapan pemain dunia yang lain. Hal ini dapat disokong oleh Basri 2003 dan Cashmore 2002 yang menyatakan motivasi boleh didefinisikan sebagai usaha seseorang individu yang mempunyai arah dan intensiti. Basri 2003 turut menyatakan motivasi berfungsi sebagai permulaan sesuatu usaha, menjana kecemerlangan dan mengekalkan tingkah laku seseorang atlet. Sebelum bergelar juara, legenda badminton negara iaitu Datuk Rashid
Rashid Siddiq percaya bukan mustahil buat Lee Zijia menundukkan pemain nombor 1 dunia iaitu Kento Momota sekiranya mereka bertembung pada perlawanan seluruh England di Birmingham. Maka kepercayaan sifunya dapat membangkitkan semangat Zijia untuk menjalankan latihannya dengan bersungguh-sungguh dan berupaya membangkitkan sifat positif dalam dirinya. Turut disokong oleh Basri 2003 yang menyatakan konsep kediri yang positif akan membangkitkan sifat percaya kepada diri sendiri, mempunyai harga diri yang tinggi serta seronok dalam bidang yang cemburi dan yakin dengan kebolehan diri sendiri. Selepas bergelar juara jago perseorangan lelaki negara, Lee Zijia tidak seharusnya lalai atas kejayaannya merangkul kejuaraan seluruh England. Sebaliknya, perlu berusaha lebih keras memenangkan lebih banyak kejuaraan pada masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.